Tuan rumah tahu kan rumah kita, tahu ingat tak? Tapi besok tak sempat lah kak, memang tak sempat. Besok saya punya jadual bersama keluarga pun banyak juga. Oh, ni soalan menarik. Ustaz, saya budak paranormal tapi tak ada seru-seru apa lagi buka hijab. Tak ada seru-seru, okey lah. Okey, tak ada seru-seru, okey. Okey, Min 2 boleh tak naik kotak? Kita sembang-sembang sikit pasal paranormal lah. Sebab saya tak tahu awak dah masuk paranormal berapa banyak. Kita kongsikan atas pengalaman saya merawat kes-kes paranormal, dan kalau boleh benda ni jadikan iktibar. Kalau awak nak share lah kan, kalau awak nak share. Kalau nak saya sharekan sama dengan awak. Okey, InsyaAllah lepas tu kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada mana bang? Daripada Dengkil. Okay, saya daripada... Tak dekat kamera? Tak dekat kamera? Tak boleh, ni akaun kecil tak cukup lagi. Pasal apa tak besar kan? Tak ada, tak cukup follower. Yang satu akaun lagi ada. Tengah charge handphone. Tak apalah, sekadar kita nak buat perkongsian pada orang ramai untuk dijadikan iktibar. Okey. Dah lama dah buat paranormal? Dah lama juga. Dah lama jugalah. Banyak tempat dah pergi? Belah PD, Nilai, Syalam, dekat Jenderam ni, Cybertel. Syalam tu dekat ni lah, Kotes JKR yang lama tu. Yang itulah yang paling saya tak boleh lupa pun. Kotes JKR tu lah Ustaz. Sebab masa kita orang sampai, kami berempat tau. Okay. Ada 2 tim yang sampai dulu daripada kita orang Ustaz. Okay. Tim tu dia dah buat seruan kau-kau je Ustaz. Betul, saya tak tipu. Benda ni memang daripada pengalaman saya pada malam tu. Okay. Jadi kita orang yang saya masuk dengan kawan saya berdua ni, kita orang masuk dalam dulu. Kita orang dapat rasakan macam ada benda mengelilingi kita orang Ustaz. Time tu. Meremang daripada atas sampai naik ke leher semua. Memang meremang. Betul-betul meremang. Dia main lintas zigzag macam tu je. Nak nampak seketul-ketul sebiji macam yang dekat Indon tu memang susah. Oh, itu ganas. Itu dia orang yang Indon tu dia ganas sangat. Okey, betul? Sebab saya memang tak ada seruan ataupun untuk buka hijab apa semua tu semua saya tak dilatih dengan benda-benda yang macam tu. Okey. Jadi awak masuk dalam satu-satu tempat tu, motif tu untuk apa sebenarnya? Kita cuma nak explore untuk mencabar diri. Macam kita nak tahu benda tu ada ke tak ada. Macam kita nak rasa sendiri. Merasai situasi lah. Macam dia orang cakap kat situ ada kes pembunuhan. Jadi kita pergi nak tahu betul ke tak betul. Sebab kita ada satu bola ketu yang pakai bola ketu tu. Bila kita letak kat situ, kalau ada entiti ataupun aura yang berada berdekatan dekat situ, dia akan menyala. Oh, dia ada alat untuk detect frekuensi. Kita ada bola tu je. Macam kita pakai bola ketu tu. Okey, lepas daripada saya masuk dalam JKR tu, bateri saya terus kena sedut 0%. Power bank saya 3 biji habis. Handphone tengah charge tapi power bank tak naik. Bateri tak naik. Selama awak mencari ataupun nak merasai benda-benda macam ni, ada tak pernah terjadi apa-apa dekat awak? Pada saya tak ada, tapi pada orang rumah kawan saya. Yang dekat JKR tu lah, bila kita orang nak stay down sampai subuh, kononnya nak stay down sampai subuh, tapi tak jadi. Sebab yang 2 tim yang buat seruan tu, seolah-olah macam kalau kita panggil dalam ni, dia orang cakap seruan pembukaan. Tapi dia tak buat penutup. Lepas dia orang belah.
Oh, dia ada pembukaan, lepas tu dia ada penutup dia. Itu bagi yang diorang pandai yang seru, Ustaz. Oh, okey. Jadi Mana kata benda kalau tu kalau kita masuk dalam rumah, contoh rumah berhantu, kita kena buat seruan, lepas tu bila kita nak balik kita kena buat penutupan kan. ya. Macam kita orang tak ada benda macam tu. Kita orang tak belajar benda tu. Kita orang Yang pergi awak just tahu, jalan-jalan saya pun macam tak tu tahu je. juga sebab saya tahu kalau seru-seru ni tegur tibai, macam saya tegur tibai. Saya kalau dah seru-seru ni datang, saya tegur rembat je benda tu. Tapi kalau macam contoh dia seru, lepas tu dia cakap macam mana dengan jin tu? Okey, cukup setakat ni aku dah nak end live, kau balik-balik lah, aku nak balik rumah ni. Macam tu ke macam mana? Tak, mungkin Umpamanya. macam ada yang diorang, ada yang setengah tu, diorang ada bercakap macam cara yang Ustaz cakap tu lah. Jangan ikut. Lebih kurang macam tu lah. Jangan ikut. Lepas tu diorang adalah baca ayat-ayat diorang. Lebih kurang macam tu. Macam saya memang tak ada, tak reti. Lepas yang... Okey, abang dah kahwin ke belum? Belum. Okey. Andai katalah abang dah kahwin. Okey. Dan abang masih teruskan lagi dengan misi yang abang rasa untuk menguji kekuatan diri abang. Benda ni lebih pada menguji kekuatan diri je sebenarnya. Kemudian abang dengan tidak ada ilmu untuk berlawan dengan jin tersebut. Andai kata Allah Ta'ala tu kurniakan abang tak kena apa-apa dan serangan itu kena pada isteri abang, apa yang abang boleh buat? Kalau macam saya Ustaz, saya spare minyak kasturi je. Mana kata dengan minyak kasturi saja jin memang tak boleh masuk dalam badan? Tak tahu lah Ustaz sebab saya tak pernah Abang tahu tak berapa banyak mangsa sihir bukan kata dia spend minyak kasturi bang. Sampai dia dah mandi dengan minyak kasturi pun gangguan tersebut tetap berlaku juga. Tapi masih tak tahu Ustaz benda ni kan. Tapi tak apa, kita nak buat perkongsian. Okey, dia macam ni. Saya tak ingat live saya bulan berapa masa tu. Saya pernah merawat satu kes di mana dia pernah pergi ke rumah Mona Fendi. Dia pun pergi by team jugalah, dia pergi by team. Okey. Dan seorang, saya tak ingat dia daripada mana. Moderator ingat tak budak tu daripada mana? Daripada Pahang ke macam mana lah. Dia naik kotak saya. Kemudian dia bagi, kemudian kita trace lah benda ni macam dia ada kacau sesuatu tempat dia kacau. So bila kita dah trace macam tu, saya cakap dengan dia, awak ni budak paranormal ke? Kemudian dia kata, ya, saya memang budak paranormal. Saya cakap, last awak pergi kat mana? Last saya kena macam ni sebab saya pergi kat rumah Mona Fendi. Okey. Dan awak tahu tak jadi apa dengan badan dia? Badan dia jadi ketul, berkerutu-kerutu tau. Bintik-bintik penuh dekat satu badan. Dan benda tu kalau tak silap saya dah lupa benda tu. Kalau tak silap saya, benda tu dah berlautan makan tahun. 2-3 tahun macam tu lah. Okey. Benda tu jadi pada dia. Dan saya cakap dengan dia, apa yang awak dapat setelah awak jadi paranormal? Apa yang awak dapat? Dan sekarang ni bila awak jadi macam ni, mana kawan-kawan paranormal awak semua? Semua dah larikan diri dah Ustaz. So benda ni saya sekadar nasihat lah untuk diri saya, untuk diri awak. Dia macam ni. Semua orang dia memang ada satu sikap di mana nak merasai, nak mengetahui dan nak mendalami. Akan tetapi kalau kita nak buat benda-benda macam tu, pastikan kita kena ada ilmu bang. Kalau abang berpandukan hanya sekadar minyak kasturi saja tak memadai. Sebab apa? Abang pergi, kita ni menyelongkar, umpama kita pergi menyerang tau. Bila abang pergi satu-satu tempat, abang ni umpama tentamu yang tidak diundang. Dia orang dah buat tapak dah, ini rumah dia orang. Abang ada tak lagi? Ada ke dah hilang ni? Ada. Abang pergi pada satu-satu tempat yang umpamanya abang ini adalah bukan tetamu yang diundang. So apabila abang pergi ke rumah sesuatu tempat yang memang dah ada penghuni, makna kata bila abang datang, sama ada abang seru ataupun tidak, sama ada abang bagi salam ataupun tidak, sama ada abang masuk dengan cara baik ataupun tidak, itu adalah salah satu kaedah aku mencabar kamu. Faham tak saya cakap? Kaedah yang kita ni pergi itu adalah aku mencabar kamu. Kalau benar kamu ni memang ada, kamu wujudkan diri kamu. Kalau benar, ya masyarakat jin, wujud sifat apa semualah, semua macam-macam lah dia orang sebut. Okey? Wujud sifat, wujud hadir depan aku. Lepas tu bila jin tu sampai kelang kabut, dia cabut lagi. Ini masalah bila kita buat benda-benda macam ni, kita tidak ada ilmu. So, pasal tu saya selalu nasihatkan masyarakat. Ada setengah orang buat paranormal, dia membersihkan tempat tersebut. Then okey, tak ada masalah. Yang membersihkan tempat tu biasanya mereka ni memang dia orang ada basic perawat ataupun memang mereka seorang perawat. Tapi sekarang ni yang jadi masalah sekarang ni,
Yang pergi tu tadi, mereka tidak ada pengetahuan, mereka tidak belajar, mereka ikut-ikut kawan. So apabila ikut-ikut kawan, nasib kamu baik, kamu tak terkena tak apa. Tapi ada yang lemah semangat disebabkan ikut-ikutan, terkena pada dia. Masa tu kamu semua akan hilang kawan. Masa tu semua akan hilang kawan. So benda ni sangat-sangat bahaya. Jangan bawa terikut-ikut dengan apa yang Indonesia buat, apa yang Filipin buat, nampak pocong tu depan mata dan sebagainya. Benda tu kita tahu, benda tu adalah benda setting. So benda setting dengan kalau kamu nak cuba mengadakan benda tu, saya rasa benda tu risiko yang sangat tinggi. Okey, benda-benda ni risiko sangat tinggi pada diri kamu. So ada juga kaedah-kaedah paranormal yang saya kurang bersetuju di mana transferkan masuk dalam badan perempuan. Banyak ada kes ni berlaku dan kami dah rawat 2-3 kes di mana mereka transferkan benda tersebut masuk dekat dalam badan wanita sebab wanita tu lemah semangat. Apa yang terjadi selepas benda tu berlaku, perempuan ni diserang dengan macam-macam gangguan. Benda ni masuk, benda ni tak tahu daripada mana masuk, benda ni tak tahu daripada mana masuk, berpunca daripada laluan yang sudah terbuka. Yang mereka sedut, mesti yang tu biasanya perawat lah yang buat kerja sebab benda ni perawat je yang pandai benda ni. Masuk ke dalam badan tubuh, lepas tu laluan dah terbuka. Bila laluan terbuka, dibiarkan macam tu, dia akan jadi masalah. Dia akan jadi masalah. Okey, ini nasihat dan pandangan lah kalau abang nak teruskan dengan bidang paranormal. Nasihat saya, pastikan abang kena belajar ilmu. Abang kena faham satu benda, bila kita pergi, umpama kita nak menyerang. Kita nak menyerang musuh yang ada kat situ. Dia pula menganggap kita tetamu tak diundang. Yang kita ni pandai-pandai menganggap dia tetamu tak undang, sedangkan dia dah buat tapak dia kat situ. Abang pergi serang masuk. Bila abang pergi serang masuk, abang kena bersedia dengan pelbagai serangan yang akan kena pada abang. Jin-jin ni, ada masanya mereka tidak akan serang kita kat rumah, dekat tempat kejadian. Ada masanya mereka akan ikut kita. Ada masanya jin-jin akan menyerang orang yang kita sayang. Dan saya tak nak nanti bila abang nak kahwin, orang yang abang sayang tiba-tiba kena stroke. Orang yang abang sayang tiba-tiba tak boleh bangun. Orang yang abang sayang tiba-tiba kulit dia tiba-tiba jadi macam yang kes budak Pahang barulah waktu PKP. Siapa yang ada tengok live saya, kes Mona Fendi, dia pergi dekat rumah tu dan jadi efek dan last kali kawan-kawan paranormal dia telah meninggalkan dia. Tinggal semua sekali. Umpama macam abang lah. Rumah abang, tiba-tiba saya datang. Saya tendang pintu. Assalamualaikum. Keluar kau. Umpamanya macam tu. Ini yang terjadi. Okey, ini yang terjadi. Itu yang orang cakap. Kamu pergi kacau diorang, sedangkan mereka ni tak kacau kamu. Kalau kamu macam saya takkan nak pergi dekat kubur nak bunuh jin seorang-seorang. Sebab mereka tidak mengganggu manusia, so ignore, kita ketepikan. Yang mana dah buat tapak dan sebagainya, dia tak ganggu kita. Melainkan kalau abang dah beli tapak JKR tu, kalau abang bagi saya turun lah. Sebab apa? Tapak tu abang dah beli. Akan tetapi tempat tersebut, tak ada orang pergi, tak ada orang, tak ada penghuni. So dia pun tak mengganggu manusia. So dia still dengan buat kerja dia kat situ yang abang sendiri pun tak tahu, yang abang sendiri pun tak nampak. So bila abang pergi serang, mereka pasti akan serang balik. Pasti akan serang balik. Kami perawat pun, kami pun menyerang pesakit-pesakit punya sihir. Kami pun diserang. Okey, kami pun diserang. Ini kan pula mereka-mereka yang melakukan paranormal yang pergi buat serangan-serangan ni. Ini nasihat lah. Terpulang pada abang dan rakan-rakan lain. Ini sekadar nasihat saya dan sekadar pengalaman saya merawat grup-grup paranormal. So saya bukan apa kesian sebab kamu pergi dengan matlamat kamu nak apa cakap, nak satu semangat dalam diri, ataupun ada setengah orang ni jadi paranormal dia nak belajar, ada benda yang dia nak belajar sebenarnya, ataupun nak menguatkan dari dalaman kekuatan diri. Tapi macam yang abang cakap tadi, abang tak ada ilmu, abang just bergantung pada kasturi. Tak boleh tu bang, bahaya, sangat-sangat berisiko sebenarnya. Okey, benda tu sangat berisiko. So nasihat saya, kalau abang nak teruskan paranormal, boleh teruskan paranormal, tapi abang kena ambil ilmu macam mana menempis serangan, macam mana menyerang balik. Macam contoh tadi abang cakap, abang pergi dekat rumah JKR tu, tiba-tiba abang punya bateri semua hilang, apa semua. Lepas tu abang dah tak tahu nak buat macam mana dah. Bukan tak tahu buat sekarang, kira memang kena end life terus, tak boleh buat apa. Memang cuma masa nak turun balik tu je lah saya dapat rasa kata macam ada benda kat belakang ikut masuk dalam kereta. Lepas tu saya bagi tahu kat member saya, cakap sekejap lagi dekat nak turun bawah tu nanti ada benda akan melintah. Jadi bila kita orang dah sampai kat tepi jalan, bini dia dah kena rasuk. Duduk diam, tak nak bercakap, tak nak apa. Saya bagi salam, Assalamualaikum, saya tanya dengan dia tak jawab. Lepas tu sekeluarkanlah minyak yang saya ada tu, minyak kasturi tu kan, saya letak dekat, bagi dia cium dekat hidung dia tu. Lepas tu dia macam mana, dia macam nak melawan tau.
Dia macam nak melawan tapi dia tak meronta. Dia sedut minyak tu terus dia macam sedar, lepas tu dia menangis. Tu kami tanya dia, apa masalah? Dia cakap ada benda hitam. Benda hitam tu nak dekat dengan saya tak boleh. Benda tu terpelanting. Jadi Terpelanting masuk bila dia. lepas tu dia tembus pergi dekat dia. Bila tembus dekat dia, dia tanya dia nak saya. Benda tu dia kata dia nak saya sebab saya marah dia. Saya marah pasal kita orang kena serang. Kita orang kena serang kat situ. Jadi saya cakap kami bukan kami Yalah, yang kacau. Memanglah mereka serang abang dan abang pergi kacau tempat dia. Tak, bukan kami yang kacau. Mula-mula geng tu dulu. Hak 2 tim yang awal tu yang buat seruan tu. Lepas tu abang tak cakap dengan mereka, abang macam ni bang. Haji ni dia tak bodoh bang. Bila kata hak mula-mula mula-mula dok kacau tu pun, dia tak tahu yang abang ni satu tim dengan tak satu tim dengan mereka. Mana dia nak tahu? Yang dia tahu lepas dia orang datang, abang datang, hang ni satu geng lah semua. Memang kena bubur lah semua sekali. Dia follow kami sampai kat Bangi. Benda tu. Dia follow kami sampai ke Bangi. Tu kami stay duduk kat jalan dulu sampai lepas azan subuh baru kami balik. Okey. Kes tu dah berapa lama dah? 2 minggu lepas Lebih dah. kurang. Ha? 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. 2 minggu baru lagi. Apa yang terjadi dengan isteri kawan abang tu sampai sekarang? Normal ke ataupun ada sesuatu yang dah berlaku dengan dia? Tak ada apa, dia okey. Okey je lah. Tak ada rasa tulang belakang sakit ke, tiba-tiba ada rasa something kat dia ke, tak ada lah. Tak ada. Tak ada, Sebab saya Alhamdulillah. buat, saya belajar apa ni, orang kata macam mana, kalau kena rasuk ni, orang kata apa, kita tarik pakai baca ayat kursi, lepas tu kita tarik pelan daripada atas turun ke bawah, kita buang gitu. Macam tu lah. Yang tu je lah yang saya tahu pun sikit-sikit lah. Ada juga sikit-sikit, tak banyak pun, yang tu je lah yang belajar pun. Ada belajar tak apa bang, jangan langsung tak ada pergi gedang-gedang. Sebab saya ada tengok sekarang ni budak-budak kecil buat paranormal. Saya cakap biar betul budak-budak ni. Saya jadi takut. Saya takut bukan apa, takut saat lagi kan hilang tu kat rumah tu. Dah huru-hara jadi kan. Benda ni bahaya lah, bagi saya bahaya sebenarnya. Benda yang sebenarnya banyak lagi benda-benda yang berfaedah yang kita boleh bantu orang ramai berbanding kita buat benda-benda macam ni sekadar untuk diri kita je sebenarnya. Okay, untuk kita nak tahu kekuatan diri kita kat mana, untuk kita asah keberanian kita kan? Kita nak asah keberanian kita. Okay, tetapi efek dia tu pada orang lain. Dia datang efek pada orang lain, itu yang kita tak nak, tu yang kita rasa perlu berhati-hati lah. Benda ni perlu berhati-hati. Kalau kata memang dah ada pengetahuan, dah ada orang cakap dah belajar apa semua, bolehlah kita nak asah ilmu kita dekat dalam pertempuran tu tadi. Tapi kalau kita tak ada apa benda, kita main pi redah, lepas tu bila dia ajak sparring kita tak sedar benda tu dah serangan tengah berlaku. Okey, bahaya. Bagi saya bahaya. Macam yang komen Ustaz ni, aku tak puas hati macam mana abang tu tahu benda tu nak melintas. Tu je. Dia macam ni, kita boleh rasa, kita dapat rasa. Kita dapat rasa gerak hati kita, dia takkan murung tau. Gerak hati kita, dia takkan murung. Kita akan rasa ada benda di belakang kita dan macam benda nak melintas, benda yang tak elok nak jadi kat kita pun kita boleh kata kita ada gerak hati kita tu. Dia bagi macam itulah saya nak kata pun tak tahu. Nak abang tu lah. Dia macam Gerak hati kita je lah. punya kecil sendiri. Tapi gerak hati tak semestinya tepat. Tak. Kadang-kadang yelah, mungkin abang terasa sesuatu benda tengah ikut lah. Perasaan tu terasa macam ada satu benda sedang ikut lah kot. Sebab masa nak tutup pintu kereta tu memang berat. Yang tu yang pelik dah ni. Kami tak tahu kata lepas pada tu pun saya dah jarang dah buat para lah. Lepas pada tu saya pergi sekali macam tu ya. Sekarang jarang lah, memang saya dah jarang sangat dah lah ni. Tak Kenapa macam abang tak terus? Kenapa abang rasa tak nak teruskan? Bukan, sebab saya sibuk kerja. Sibuk kerja. Kalau macam free time cuti baru saya pergi. Kadang seorang-seorang saya pun saya pergi. Tak ada kawan pun saya pergi seorang-seorang ya. Baik. Tapi itulah nasihat saya, kalau boleh jangan pergi dalam keadaan kita kosong lah. Biar keadaan kita berilmu. Sebab kita nak menentang musuh ni, ataupun musuh yang ada kat dalam tu, macam contoh kita nak pergi berperang kan. Abang pergi berperang, berperang, dia dah siap M16 apa semua.
Abang berperang bawa kereta kecil. Jahanam. Contohnya macam tu lah. Dia dah ready semua tempat benteng-benteng dia semua dah ready dengan macam-macam askar-askar dia. Sebab apa pergi dekat tempat-tempat macam ni, askar dia bukan seorang, askar dia ramai. Itu yang kita, nasihat saya kena hati-hatilah. Benda ni bukan main-main. Benda ni bukan satu perkara yang macam kita nak seronok-seronok. Benda ni bukan satu perkara yang macam contoh nak tunjuk kita terror apa, jangan. Benda ni bahaya sebab orang kena sihir dengan kita pergi kacau tempat orang ni lain tau. Situasi dia berlainan, sangat-sangat berlainan. Orang kena sihir, dah tentu orang tu kena sihir. Dah memang serangan tu berlaku pada dia. Hak kita ni nak pergi serang tempat orang. Ni sangat-sangat bahaya sebenarnya. Bagi saya sangat-sangat bahaya. Betul lah tu. Apa yang Ustaz kata tu memang betul. Sebab saya selalu tengok live Ustaz kan. Kira daripada So, situ saya dah belajar benda sikit-sikit lah. Benda ni saya tak menghalang abang dengan hobi abang. Cuma nasihat saya tu lah. Boleh teruskan ataupun mesti sesuatu benda yang kita buat, kita ada pendirian. Aku nak pergi tempat macam ni sebab apa? Tujuan aku nak pergi tempat macam ni sebab apa? Aku nak pergi langgak tempat orang ni sebab apa? Mesti ada tujuan. Kalau abang pergi dengan tidak ada tujuan, so benda tu sia-sia, buang masa abang je. Tapi kalau abang pergi dengan tujuan, abang nak asah keilmuan abang. Okey, abang rasa aku nak pergi ni untuk menambahkan keberanian dalam diri. Itu tak ada masalah. Tetapi jangan pergi dalam keadaan kita tidak berilmu. So bila kita pergi dalam keadaan kita tidak berilmu, masalah. Kalau kita pergi dengan orang yang berilmu sedangkan kita tak ada berilmu pun masalah. Sebab orang yang berilmu ni kadang-kadang dia selamatkan diri dia je. Kan? Dia hanya selamatkan diri dia. Yang abang ni, yang kosong ni tadi, kita takut nanti jadi masalah. Sebab saya memang agak sedih jugalah tengok budak tu. Dia ditinggalkan macam tu je, kawan-kawan dia habis semua hilang. Ya, lepas tu dah kena keluar duit pula lagi, nak kena pergi rawat sana, pergi rawat sini, tak lepas pula. Rawat, jumpa ustaz ni, habis dah sini, 7-800 jumpa ustaz ni, habis duit, tak lepas-lepas juga. Masa tu siapa nak bantu? Nak salahkan tempat tu? Tak salah. Sebab dia yang pergi langgar tempat tu. So bila kamu pergi langgar tempat tu, dia mesti ajak sparring. Kamu pula tak ada ilmu, ikut kawan-kawan. Dia sparring, kamu pula terduduk. Lepas tu kamu nak salahkan jin tu. Tak boleh, kamu yang pergi langgar tempat dia. Kan? So benda ni jadikan yang jadi itu jadikan satu iktibar lah, jadikan satu pengalaman supaya kita lebih berhati-hati. Yalah Ustaz. Okay, jadikan iktibar. Belajar. Dalam live tu saya pun banyak je saya ajar kaedah-kaedah apa semua. Boleh je guna pakai benda tu untuk safety diri kamu ke apa kan. Contoh saya buat air tawar ke apa, boleh simpan satu botol apa-apa hal standby benda tu. Macam tu lah, boleh juga gunakan benda-benda tu. Okey bang, insyaAllah ada rezeki nanti kita bertemu lagi. Terima kasih banyak kongsikan pengalaman. Ya, sama-sama Ustaz. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.